Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Dalam Zulkifli. Nombor kad metrik 16DT 19F1041 dari DT kelas 4A. Dan penyelia saya Encik Nik Zudin binti Ramli. Okay, hari ini saya akan membentangkan tentang projek saya yang bertajuk The Development Smart Garbage Segregation System with IoT and Solar Panel. Okay, slide pertama ialah pengenalan. Pengenalan saya ialah pada masa kini dengan kemajuan teknologi dan kebolehan manusia, kita telah melihat kemajuan yang besar dalam jumlah sampah yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia. Kita semula merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk menguruskan sejumlah besar sampah ini. Tetapi kita semula memerlukan sampah yang telah diasingkan. Tanpa pengasingan sampah, proses kita semula tidak dapat berjalan dengan lancar kerana pelbagai jenis sampah memerlukan proses kita semula yang berbeza. Oleh itu, tercetusnya idea untuk menghasilkan projek inovasi ini kerana perkara ini telah menjadi isu semasa. Tambahan lagi, saya melihat perkara ini semakin serius kerana banyak timbunan sampah yang telah dibuang tanpa mengikut pengelasan kategori yang betul. Hal ini menyebabkan sampah di tempat pelupusan sampah menjadi banyak kerana tidak dapat diuruskan dengan baik dan lancar. Oleh itu, saya bercadang untuk menghasilkan sebuah alat yang menggunakan perisian dan perkakasan untuk menghasilkan Smart Garbage Segregation System with IoT and Solar Panel. Di samping itu, alat sistem pengasingan sampah secara automatik ini akan memudahkan pekerja mudik sampah untuk mengasingkan bahan buangan itu sama ada bahan buangan basah atau bahan buangan kering. Selain itu, bahan buangan basah merupakan sisa makanan, tisu bayi dan sebagainya. Manakala bahan buangan kering seperti botol, besi, kotak dan sebagainya. Hal ini demikian, pekerja itu tidak perlu bersusah payah untuk mengasingkan bahan buangan kerana adanya alat ini, masyarakat telah memudahkan kerja mereka dalam pengasingan bahan buangan. Selain itu, sistem pengasingan sampah secara automatik ini merupakan projek yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengasingan sampah mengikut kategori yang ditetapkan. Dengan adanya alat ini, sudah tentu ia akan mengurangkan lagi kos pelupusan sampah yang tidak terurus dalam skala yang besar. Nyataan masalah untuk projek ini ialah masalah yang dihadapi ialah sesebuah industri yang mempunyai purata pembuangan sampah yang tidak mengikut kategori yang tinggi pada setiap hari. Terdapat beberapa masalah iaitu proses kita semula sukar dijalankan dengan lancar kerana bahan buangan bercampur sekali. Selain itu, pengasingan sampah sukar dijalankan kerana tidak mempunyai cara pengasingan yang betul. Seterusnya ialah objektif projek. Objektif yang pertama ialah memudahkan kerja untuk mengasingkan bahan buangan kering dan bahan buangan basah. Objektif kedua ialah dapat memupuk pengguna membezakan bahan buangan yang dapat dikita semula atau tidak dapat dikita semula. Tiga, memudahkan proses pengasingan sampah mengikut kategori yang ditetapkan. Keempat, mewujudkan sebuah inovasi yang moden dengan menggunakan tong sampah automatik. Slide seterusnya ialah skop kajian. Projek ini menggunakan Arduino Uno dan Arduino kabel untuk menjalankan program. Solar panel merupakan sumber kuasa utama bagi projek ini. Projek ini dijalankan menggunakan servomotor Wi-Fi ESP8266 dan telefon pintar. Untuk mengesan jenis sampah, menggunakan sensor moisture. Menggunakan sensor ultrasonik HC SR04 untuk mengawal kehadiran sampah. Menggunakan sensor IR iaitu infrared untuk mengawal maksimum kapasiti sampah. Expected result. Projek yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan moden kepada masyarakat sekarang dengan menggunakan tong sampah automatik melalui telefon pintar. Selain itu, mengharapkan supaya penduduk di sini dapat membezakan bahan buangan basah dengan bahan buangan kering. Hal ini kerana akan memudahkan pihak lain dalam sektor pelupusan sampah dan juga dapat memupuk dalam diri penduduk dalam mengenali dan mengetahui jenis bahan buangan yang dapat dikita semula. Akhir sekali, saya berharap projek ini dapat memberi manfaat serta dapat dinaik taraf pada masa akan datang untuk mendapat hasil yang lebih baik. Seterusnya ialah bab 2 iaitu kajian terdahulu. Kajian terdahulu yang pertama ialah menurut hasil kajian dari Prof. Dr. Sandip M. Chawaret iaitu Smart Garbage Monitoring System using Internet of Things. Dari hasil kajian ini, beliau menggunakan komponen utama dalam projek ini adalah Arduino microcontroller, Wi-Fi modem dan sumber kuasa. Projek ini sistem pemantauan sampah IoT adalah sistem yang sangat inovatif dalam membantu menjaga kebersihan bandar. Sistem ini memantau tong sampah dan memberitahu mengenai tahap sampah yang dikumpulkan di tong sampah melalui laman web. Laman web ini juga menghantar semua maklumat ke kenderaan pengumpulan sampah supaya dapat mengenal pasti had maksimum kapasiti sampah.
Kedua ialah kajian seterusnya ialah dari Nivong Project, Smart Dustbin with IoT Notification. Dari hasil kajian ini menggunakan komponen Arduino Uno, sensor ultrasonic, Wi-Fi modul, mic sensor and IoT Chico. Dari kajian dianalisis sistem, sistem ini terdiri daripada sensor untuk mengesan isyarat bertepuk tangan manusia pada tepukan atau ketukan kaki. Ia akan terbuka secara automatik tanpa ada yang perlu menekan tuasnya. Tong sampah dibuka secara automatik apabila menerima isyarat dan untuk kembali. Tempat sampah juga terdiri daripada sensor ultrasonic pengesan tahap yang sentiasa mengukur tahap sampah di tong sampah dan secara automatik mengesan jika hendak diisi. Ia menggunakan IoT Jico untuk mengembangkan bahagian web dalam talian untuk sistem IoT. Tong sampah ini banyak digunakan di pejabat, rumah dan bahkan di tempat awam untuk pengurusan sampah. Akhir sekali ialah menurut kajian daripada Mr. Mustafa, iaitu Internet of Things Garbage Monitoring System. Kajian ini menggunakan komponen utama iaitu komponen ARM Microcontroller, ESP8266, LCD sensor ultrasonic dan IoT. Projek ini merupakan sistem pemantauan sampah dengan mengukur tahap sampah dalam masa yang tepat dan untuk memberi ambaran kepada pebandaran di mana tong sampah tidak penuh berdasarkan jenis sampah. Sistem yang dicadangkan terdiri daripada sensor ultrasonic yang mengukur tahap sampah, microcontroller ARM yang mengawal operasi sistem, sedangkan semuanya akan disambungkan ke TeamSpeak. Kerja ini menunjukkan sistem yang membolehkan pengurusan sampah memantau berdasarkan tahap kedalaman sampah di dalam tong sampah. Sistem ini menunjukkan status 4 jenis sampah yang berbeza, sisa domestik, kertas, kaca dan plastik melalui LCD dan TeamSpeak. Bab 3 iaitu metodologi dan bahan untuk projek ini. Okey, daripada sini kita nampak solar panel sebagai sumber kuasa yang akan masuk kepada inverter untuk convert AC to DC dan akan mengarahkan kepada sensor IR, sensor ultrasonic ACSR04 kepada sensor moisture dan akan masuk ke Arduino Uno. Dan output dia kita dapat tengok Wi-Fi ESP8266 akan memberi mesej dan paparan sampah akan keluar di LCD jenis sampah atau had sampah. Servo motor akan membezakan sampah itu sama ada bahan bangunan basah atau bahan bangunan kering. Okey, ini carta alih projek. Kita buat pada itu permulaan, turun kepada solar panel, converter AC to DC. Seterusnya Wi-Fi dihidupkan, sampah dimasukkan, LCD akan mengesan dan sampah akan dikenal pasti sama ada sampah itu ya atau tidak, basah atau kering. Lepas LCD akan menyatakan jenis sampah dan akan berlakunya pengasingan sampah dan Wi-Fi akan tertutup sendiri dan habis. Okey, komponen utama kajian. Komponen utama kajian yang pertama ialah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu produk yang berlabelkan Arduino dan merupakan suatu papan elektronik yang mengandungi microcontroller Atmega 328 iaitu sebuah kepingan yang secara fungsi bertindak sebagai komputer. Fungsi Arduino Uno adalah memudahkan penggunaannya dalam mengendalikan komponen elektronik dengan program seperti LED, motor DC, relay, servo, modul dan segala jenis sensor. Kedua ialah Wi-Fi ESP8266. Wi-Fi ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang berfungsi sebagai penambahbaikan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat sambungan TCP ataupun IP. Modul ini memerlukan kuasa 3.3 volt dan mempunyai 3 mode Wi-Fi iaitu station, access point dan keduanya. Modul ini juga dilengkapi dengan pemproses memori dan GPIO di mana bilangan pin bergantung pada jenis ESP8266 yang kami gunakan. Sehingga modul ini dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan microcontroller kerana sudah mempunyai peralatan dalam bentuk microcontroller. Seterusnya ialah servo motor ataupun motor servo. Motor servo berfungsi sebagai komponen penggerak hitam. Motor servo adalah motor elektrik yang menggunakan sistem gelung tertutup. Sistem ini digunakan untuk mengawal percepatan dan kelajuan motor elektrik dengan kecepatan tinggi. Motor servo biasanya digunakan untuk menukar tenaga elektrik menjadi tenaga mekanik melalui interaksi dua medan magnet kekal. Komponen seterusnya ialah sensor IR atau pengesan IR. Merupakan komponen elektronik yang dapat mengesan seluruh objek di sekitarnya dengan cara memancarkan radiasi inframerah. Pengesan ini dapat mengesan objek pada jarak 3 hingga 80 cm. Selain itu, pengesan IR ini juga boleh digunakan pada suhu negatif 25 darjah Celsius sehingga 55 darjah Celsius.
Pengasan ayar menggunakan voltaj sebanyak 5 volt dan berbekal arus DC 25 mA. Contoh peralatan yang menggunakan pengasan ayar ialah alat kawalan jauh, termometer inframerah dan lain-lain. Sensor seterusnya ialah sensor ultrasonik HC-SR04. Fungsi sensor ultrasonik adalah untuk mengesah objek atau objek di hadapan alat sensor. Aplikasinya banyak digunakan dalam robot pemadam kebakaran dan robot di tengah lain. Salah satu sensor yang paling kerap digunakan ialah sensor ultrasonik HC-SR04. HC-SR04 mempunyai dua komponen utama sebagai penyusunan, iaitu pemancar ultrasonik dan penerima ultrasonik. Fungsi pemancar ultrasonik adalah untuk memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz, maka penerima ultrasonik menangkap gelombang ultrasonik yang dipantulkan yang memukul objek. Komponen seterusnya ialah Liquid Crystal Display atau LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah jenis layar yang digunakan di banyak komputer, TV, kamera digital, tablet dan telefon bimbit. LCD sangat nipis tetapi sebenarnya terdiri daripada beberapa lapisan. LCD sering digunakan dalam peranti elektronik berkuasa bateri kerana menggunakan tenaga elektrik yang sangat sedikit. LCD adalah peranti output yang digunakan untuk menampilkan maklumat dalam bentuk tontonan, sentuhan atau suara yang diperoleh, disimpan atau dihantar dalam pelbagai bentuk. Sekiranya notis masuk diberikan sebagai isyarat elektrik, maka paparan elektronik akan terhasil. Seterusnya ialah IoT MQTT panel. Adalah platform yang paling biasa digunakan dalam projek yang melibatkan IoT. Aplikasi ini digunakan sebagai penghantar pesanan ringan yang menggunakan operasi penerbitan auto langganan untuk menukarkan data antara pelanggan dan pelayan. Contohnya, aplikasi ini digunakan dalam projek ini bertujuan sebagai penerima maklumat yang dihantar kepada telefon bimbit apabila tong sampah telah penuh. Dan akhir sekali ialah sensor kelembapan atau sensor moisture, juga disebut hygrometer. Mengukur dan membaca bacaan secara berkala kelembapan relatif di udara. Sensor kelembapan mengesan kelembapan relatif bermaksud mengukur suhu dan kelembapan udara. Kelembapan diletakkan di dalam bentuk peratusan. Semakin panas udara, semakin banyak kelembapan yang ditahan. Oleh itu, kelembapan berubah dengan turun dan naik suhu. Rumusan. Kajian dijalankan adalah The Development Smart Garbage Segregation System with IoT and Solar Panel. Merupakan satu pengasingan sampah secara moden sistem dengan menggunakan satu sistem digital dengan menggunakan beberapa komponen elektrik dan elektronik. Sistem ini menggunakan Arduino Uno, sensor moisture bagi mengeluarkan data untuk kelembapan sampah serta sensor ultrasonik HC-SR04 iaitu mengetahui atau mengawal kehadiran sampah, dan sensor IR sebagai mengawal had maksimum kapasiti sampah. Selain itu, kajian ini akan menggunakan sistem digital dengan memaparkan nilai keluaran pada paparan LCD. Pembuatan projek ini dapat membantu untuk melakukan kerja pengasingan dengan mudah dan cepat. Ini kerana pengasingan secara moden akan membantu untuk melakukan penambahbaikan dari segi pengkelasan sampah. Okey, ini latar belakang projek dan rujukan. Ada 10. Okey, kita masuk mini projek lah. Mini projek pada SEM ini ialah Power Supply Relay. Ini merupakan lintas skematik di aplikasi Proteus yang kami melukis lintas skematik power supply di dalam Proteus, meletakkan kedudukan blok komponen dengan betul, menentukan nilai masuk sebanyak 12 voltan dan nilai keluar sebanyak 5 voltan. Okey, ini PCB layout. Gambar di atas menunjukkan susun atau PCB. Sebelum melakukan proses etching, litar ini perlu diperiksa supaya tidak berlakunya persilangan wayar litar. Selain itu, dapat mengenal pasti dan dapat membentukkan sebarang kesalahan dan kesilapan pada susun atau PCB. Seterusnya, cetak susun atau PCB di atas kertas minat yang berukuran saiz A4 dan memeriksa cetakan tersebut supaya cetakan tersebut tidak mempunyai kesalahan seperti litar putus. Okey, ini selepas dicetak, gambar selepas dicetak, save. Kemudian kita kena semak litar pada bahagian kaki komponen yang akan dimasukkan, memastikan saiz kaki komponen selari dengan litar. Yang ni selepas habis tercetak tu, kita akan melakukan proses memotong papan PCB. Pertama, papan PCB perlu dipotong terlebih dahulu sebelum melakukan etching. Saiz papan PCB harus dipotong mestilah sedikit lebih besar daripada saiz litar yang hendak dicetak. Papan PCB dipotong menggunakan mesin kas supaya kelihatan kemas dan tepat. Lepas kita potong papan PCB, kita lekatkan litar pada PCB board. Proses pertama yang berlaku ialah proses letakkan UV di litar PCB ialah proses meletakkan kertas surih yang mempunyai bentuk litar PCB ke atas paparan UV.
Proses mendekat litar dari cetakan atas kertas minyak ini menggunakan sinaran ultraviolet, iaitu UV. Setelah meletakkan papan PCB tersebut, setkan mesin cetakan UV sebanyak 90 saat dan biarkan masa berputar sehingga selesai. Seterusnya melakukan proses merendam papan PCB ke dalam asid kalsium soda. Papan PCB yang telah membuat proses pre-UV hendaklah melakukan proses rendaman ke dalam 25G sodium metasilikat kerana untuk menampakkan laluan litar di atas papan PCB. Proses ini mengakis dan menghilangkan lapisan konduktor pada papan PCB tersebut kecuali kawasan yang masih ada lapisan hijau yang membentuk litar PCB tersebut. Okey, kemudian ialah proses etching. Dilakukan untuk menyingkirkan bahagian lapisan kuprum atau dipanggil copper layer. Proses ini mengambil masa selama 3 hingga 5 minit. Masukkan PCB board ke dalam mesin dengan menghadapkan bahagian kuprum kepada rotary spray etching machine yang mengandungi larutan asid ferric. Tetapkan jangka masa selama 4 minit. Suhu 40 darjah Celsius dan tekan start. Setelah siap, bilas PCB di ruang bilas dengan menggunakan air dan kertas pasir. Tukar kedudukan PCB agar kesemua kawasan kuprum yang tidak diperlukan terhakis. Okey, ini merupakan komponen untuk melakukan power supply. Kita ada di sini iaitu resistor 10k ohm, konektor, modul relay 5V, LED hijau itu atau LED green, J-block 3+, resistor 1kΩ, 100 kapasitor, resistor 220 ohm, 330 PF kapasitor, 7805 regulator, J-block 12, IN4001 diode, 4.7 kapasitor, 7812 regulator. Okey, ini proses menepuk board PCB. Projek ini menggunakan mesin penepuk lubang yang mempunyai mata besar 1 mm. Proses ini dilakukan untuk membuat lubang kaki komponen yang ada pada papan PCB. Selepas itu, papan PCB yang telah selesai perlulah menjalani pembersihan supaya lubang tidak tersumbat dengan habuk board yang telah ditepuk. Selepas lakukan proses menepuk lubang, kita kenalah melakukan proses pematerian. Sebelum proses memateri, hendaklah melakukan pemeriksaan terhadap litar dengan menggunakan multimeter supaya litar berfungsi dengan baik. Selepas itu, kaki komponen mesti dipateri dengan betul dan kemas pada litar PCB. Semasa proses memateri timah, perlu diperhati sebaik mungkin supaya tidak terkena pada litar yang lain. Ini boleh menyebabkan litar bersambung pada bukan tempatnya dan ia akan menyebabkan litar tidak akan berfungsi dengan baik. Okey, ni selepas dah siap bateri dan solder. Ini daripada sudut pandangan PCB, pandangan papan PCB dari atas dan pandangan papan PCB dari bawah. Okey, ini hasil mini projek kami. Ia berjalan dengan lancar kerana menggunakan cahaya. Membuat percubaan menggunakan voltan daripada rumah oleh kerana voltan bekalan rumah ialah 240 volt. Transformer step down perlu digunakan daripada 240 volt kepada 12 volt. Wayar hidup dan neutral disambungkan pada litar di bahagian masuk iaitu input. Litar PCB berfungsi dengan baik apabila switch bekalan kuasa on dan membenarkan voltan memasuki litar. LED bernyala menunjukkan litar berjaya. Okey, sekian. Itu sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.